Nabi kata ada kumpulan di mahsyar yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Busuk kumpulan ni. Muka biasa, badan biasa, kaki biasa, berjalan biasa, tapi busuk. Busuk mereka sehingga dijauhi oleh penduduk mahsyar lain. Dalam masyarakat hari ini, apa kes yang tak ada? Umur 60 lebih berzina dengan orang perempuan lain. Hak perempuan pun sama juga, 50 lebih, 60 lebih dah. Tuan-tuan, Nabi sebut kumpulan ni hak Nabi sebut ni, Allah tak pandang, Allah tak mencakap, Allah tak ampun, dan Nabi sebut walahum azabun alim, Allah akan sediakan azab yang pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah untuk sentiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua yang mendengar dan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kita berjaya untuk mendapatkan redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dalam rakaman part yang ketiga berkaitan dengan mahsyar, dengan tajuk kecilnya iaitulah jenis-jenis kumpulan manusia yang dibangkitkan oleh Allah di mahsyar. Kita dah habis part pertama tentang kejadian-kejadian awal selepas sangkakala yang kedua. Manusia bangkit, jin bangkit, diberikan nyawa semula, tubuh badan semula, binatang pun bangkit menuju ke mahsyar, para malaikat menuju ke mahsyar, syaitan-syaitan menuju ke mahsyar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kita juga dah selesai bahagian yang kedua, tajuk kecil yang berkaitan dengan apa itu mahsyar, hakikat ataupun mahiyatul mahsyar, bahawa ia adalah satu tanah lapang yang nak menempatkan keseluruhan makhluk yang pernah hidup dan pernah bernyawa di atas muka bumi. Suasananya panas, suasananya sesak, penuh dengan ketakutan dan kerisauan, penuh dengan rasa bersalah dengan dosa-dosa dan amalan-amalan yang dibawa oleh kita semua. Ada yang tenggelam dan berenang di dalam peluh sendiri, sehingga peluh itu menjangkau 70 kaki ataupun 70 hasta ke bawah tanah. Kerana panasnya suasana ketika itu, kecuali mereka-mereka yang beriman. Kemudian hari ini tajuk yang ketiga, kita nak tengok ada berapa kumpulan di mahsyar ni. Ada berapa kumpulan. Dalam keadaan ketika itu, muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, bila terlampau ramai makhluk, kesemua orang nak cari siapa yang istimewa di mahsyar ketika itu. Maka kita bagi tahu dalam tajuk yang kedua semalam bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan mereka yang paling rapat manzilan wa manzilatan, dari segi tempat dan kedudukan, dari segi lokasi dan maqam, dengan Nabi SAW yang hampir adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping mengerjakan amal-amal ibadat dan kewajipan-kewajipan serta tuntutan-tuntutan yang lainlah. Kalau selawat saja, sembahyang 5 waktu tak, yang tu tidak memberikan apa-apa kebaikanlah kepada orang tersebut. Wallahu alam. Muslimin, muslimat sekalian, dalam suasana yang begitu ramai, begitu panas, begitu sesak,
manusia dalam keadaan ketakutan. Manusia itu, jin itu ada beberapa kumpulan. Manusia dan jin ni ada beberapa kumpulan jenis mereka. Apa yang pasti, yang pertama sekali untuk tajuk ni ialah tiap-tiap orang akan berada bersama dengan ketua kumpulan masing-masing. No? Setiap orang akan berada dengan ahli kumpulan masing-masing. Maksudnya kalau dia di kalangan penyair, maka dia akan duduk di belakang penyair ataupun sastrawan. Ada seorang sastrawan ataupun penyair hebat pada zaman jahiliah yang namanya Umru'ul Qais. Maka Nabi pun sebut kesemua penyair yang bukan Islam akan berada di belakang penyair hebat terulung tersebut yang bukan Islam, Umru'ul Qais ni. Dan mereka yang mati syahid kesemuanya akan berada di belakang panji yang dibawa oleh Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW yang syahid dalam peperangan Uhud. No, semua syuhada di belakang panji beliau. Begitulah kalau orang kata yang pemimpin yang zalim diberikan kekuasaan oleh Allah tetapi membuat kezaliman dan kejahatan kepada orang yang dipimpin dia, maka mereka di belakang Fir'aun. No? Begitulah yang seterusnya. Setiap seorang itu, tiap-tiap kita akan duduk di belakang pasukan kita masing-masing. Kita ni minat apa? Ulama di belakang ketua para ulama. Ahlul Quran di belakang ketua Ahlul Quran. Syuhada di belakang ketua Ahlul Syuhada. Pemimpin yang zalim di belakang ketua pemimpin yang paling zalim. No? Di mahsyar nanti kita akan boleh tengok ketua-ketua kebaikan dan ketua-ketua kejahatan. Semoga Allah SWT menggolongkan saya dan kita semua bersama dengan kumpulan yang baik, ketua-ketua yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling beruntung sekali ialah kita berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu segala anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhar, bukan untuk berbangga-bangga, kata Nabi. Wa bi yadi liwaul hamd, di tangan aku ada panji pujian, wala fakhar, bukan untuk berbangga-bangga. Wa ma min bani Adam, tidak ada seorang pun anak Adam, faman siwahu illa tahta liwa'i, kecuali kesemuanya berada di bawah panjiku. Maksudnya Nabi ketua. No? Di mahsyar itu Nabi adalah yang paling mulia sekali di kalangan bukan sahaja anak-anak Adam, bahkan seluruh makhluk yang ada di mahsyar kesemuanya, jin, syaitan, manusia, malaikat dan binatang. Nabi adalah yang pertama, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kumpulan yang pertama. Kemudian yang kedua yang sangat mulia ialah mereka yang ahlul Quran, penghafaz Al-Quran ataupun pencinta Al-Quran, ataupun mereka yang melazimi bacaan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. No? Penghafaz Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Quran. Kalau tak hafal pun, pencinta baca Quran dan dia mengamalkan isi kandungan Quran. Isi kandungan Quran ni yang ni lah kewajipan yang kita tengok ni lah tuan-tuan. Kewajipan yang selalu disebutlah, tutup aurat, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, ayah, tanggungjawab seorang ibu, tanggungjawab anak, solat 5 waktu, tidak melakukan dosa-dosa besar. Hak tu lah tuan-tuan. Jadi yang antara yang mulia di mahsyar nanti adalah mereka-mereka yang ahlul Quran. Disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih, inna lillahi ahlina minan nas. Nabi sebut
Nabi kata sesungguhnya Allah itu mempunyai kekasih-kekasihnya di kalangan manusia. Mereka-mereka yang rapat di kalangan manusia di sisi Allah. Rapat. Sampai Nabi sebut ahlin. Ahli. No? Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, man hum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Nabi pun sebut, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. No? Jadi para ulama hadis menguraikan hadis ini dengan beberapa huraian, antaranya ialah mereka yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, ataupun mereka yang mencintai bacaan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ahlullah, mereka adalah ahlullah. Tuan-tuan tengok Nabi sebut, Nabi idhafahkan ahli itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No? Maksudnya menunjukkan kepada kemuliaan benda yang menjadi mudhaf ataupun yang diidhafahkan tersebut. Nah, kerana mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh banding. Kemuliaan Allah tidak boleh dibandingkan dengan manusia. Bila sebut Baitullah, rumah Allah, maka rumah itu rumah yang mulia, yang berada di dalamnya melakukan ibadat, beriktikaf di dalamnya mendapat pahala. Bila Nabi sebut di kalangan manusia ahlullah, ahli Allah, ataupun kekasih-kekasih Allah, maka mereka tentu sekali cukup mulia. Wa khassatuh, mereka adalah kumpulan-kumpulan utama, khas, istimewa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kumpulan ni di mahsyar nak sebutkan mulianya ahlullah ni, ahlul Quran ini, semoga kita semua dikurniakan oleh Allah dengan kemuliaan ni. Nabi sebut, apabila seorang ahlul Quran ataupun ahlullah dipanggil oleh Allah di mahsyar untuk ditimbang amal ibadahnya, maka datanglah Al-Quran itu memberikan syafaat dan pertolongan kepadanya. Yang datang itu pula adalah dua surah yang digelar sebagai Az-Zahrawan. Maka Nabi sebut Iqra'uz Zahrawain. Lazimilah bacaan dua surah yang paling gemilang dan paling bercahaya, yang paling terang cahayanya di dalam Al-Quran, yang paling gemilang dan besar pahalanya di dalam Al-Quran, ganjarannya dalam Al-Quran. Zahrawan itu adalah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. No? Zahrawan muthanna kepada Zahra. Zahra ni muannas kepada Azhar. Azhar maksudnya yang paling terang cahayanya. Dua surah ini digelar sebagai Az-Zahrawan. Maka Nabi pun kata Iqra'uz Zahrawain. Nah, lazimilah bacaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Sesungguhnya, ni yang ketiga ni. Tadilah masih lagi huraian tadi. Kedua-dua surah ini akan datang pada hari kiamat. Subhanallah. Ketika Ahlul Quran dipanggil, tiap-tiap kali Ahlul Quran ditimbangkan amalan, dua surah ni akan mai. Ta'tiyani yaumal qiyamah. Kedua-duanya datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan. Seakan-akan kedua-duanya itu adalah seperti awan. No? Dia jadi seperti lapisan awan. Betapa senang hati Ahlul Quran pada ketika itu. Betapa bahagia dan rasa selamatnya Ahlul Quran ketika itu, kerana yang datang melindungi mereka dan menaungi mereka adalah Quran itu sendiri. Kalamullah itu sendiri. Mai ni pula tuan-tuan, mai macam tentera. Saya panggil peguam bela di mahsyar dua surah ini. No? Dia mai seperti satu payungan, menaungi macam selimut, macam selindung. Dalam satu riwayat lain ka'annahuma sahabatan, no? Dua awan min tayr. Dia memayungi Ahlul Quran itu. Tuhajjani an ashabihima. Kedua-duanya tolong berhujah di hadapan Allah untuk orang yang selalu membaca dan mengamalkan mereka berdua. Subhanallah. Maksudnya tiap-tiap orang dia kena jawab. Ni buat apa? Kenapa buat amalan ni? Hari ni pi mana? Kenapa ambil
duit orang ni? Apa yang kamu lakukan dengan duit orang tu? Kenapa kamu memusnahkan keluarga orang ni? Kenapa kamu menyebarkan fitnah? Pasal apa? Sebab aib. Soalan, wallahu alam, berapa juta soalan kita nak jawab dengan amalan-amalan kita. Kata para ulama ketika menghuraikan hadis ini, Ahlul Quran mereka akan dihujahkan oleh Baqarah dan Ali Imran dengan Allah tanpa mereka perlu untuk bercakap, tanpa mereka perlu Ahlul Quran itu untuk menjawab walaupun satu soalan. Subhanallah. Itu yang ketiga. Nombor 4, kumpulan baik, kumpulan golongan di mahsyar yang keempat ni, suasana di mahsyar yang keempat ialah satu hadis yang sangat masyhur yang disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun, 7 golongan. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hari itu tiada naungan melainkan naungan Allah. Tuan, ketika berada di padang yang luas, tuan boleh tengok ni di belah kiri saya ni, Yan Kedah ni lah, kawasan yang luas ni. Boleh tengok luas mata memandang. Yang ni mungkin boleh memuatkan, kalau berdiri sepanjang sini mungkin boleh memuatkan dalam 10 juta orang, 20 juta orang, di kawasan yang luas ni. Baru 20 juta orang mungkin dalam kawasan yang luas ni. Maka tuan-tuan boleh bayangkan yang nak menghimpunkan ratusan bilion, jutaan bilion ataupun jutaan trilion makhluk Allah Subhanahu wa taala, masing-masing mengharapkan pertolongan, naungan daripada pemilik mahsyar, naungan daripada pencipta alam, naungan daripada pencipta segala makhluk, iaitulah naungan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi sebut kata ada 7 kumpulan yang akan dinaungi oleh Allah, maka kita perhatilah satu persatu daripada kumpulan ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, saya tak hurai yang ni. Kalau saya hurai, yang ni jadi tajuk ceramah. Yang hak 7 ni jadi tajuk ceramah. Tapi tuan-tuan cuba tengok, ada beberapa kumpulan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kumpulan dalam golongan yang dinaungi mulia di mahsyar pun dia disebut, dan dalam kumpulan yang sangat dimurkai oleh Allah pun mereka disebut. Siapa kumpulan ni? Tuan-tuan boleh tengok dalam boleh dengar dalam ceramah ni. Kumpulan-kumpulan ni lah, ada beberapa kumpulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ialah imamun adil, yang berada di bawah naungan Allah ni. Imam adil, pemimpin yang adil. Hati-hati pemimpin, daripada sebesar-besar pemimpin sampai sekecil-kecil pemimpin. Kamu sultan, kamu yang di-Pertuan Agong, kamu Perdana Menteri, kamu presiden, kamu menteri besar, kamu ahli Dewan Undangan Negeri, kamu siapa sahaja, kamu tertakluk di bawah hadis ini dan terkait di bawah keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah untuk menggunakan kekuasaan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah, untuk memastikan manusia hidup dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Sekiranya seseorang pemimpin mampu untuk melakukan tanggungjawab dia sebagai pemimpin, memakmurkan kehidupan rakyat dia, memakmurkan kehidupan ummah Islam ataupun tidak Islam, maka Allah SWT akan menaungi pemimpin tersebut. Hati-hati pemimpin, nama kalian juga disebutkan ketika mana dihuraikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kumpulan yang takkan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Yang ini sekali kita baca. Antaranya ialah imamun kadzab, pemimpin-pemimpin yang penipu. Dua-dua keadaan disebutkan kaitan dengan pemimpin ni. Kedua-dua keadaan disebutkan. Saya tak urai panjang. Itu yang pertama. Susah nak jadi pemimpin yang adil, sangat susah. Sebab itu Allah menjanjikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika mana seorang pemimpin mampu melakukan keadilan,
mampu untuk amanah dalam menjalankan tanggungjawab dan kuasa yang dia pegang, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menaungi beliau, pemimpin yang adil tersebut di mahsyar. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang membesar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda ni satu fasa kehidupan yang paling sukar apabila dia terpaksa berdepan dengan orang kata apa, tuntutan nafsu yang bergelora, tuntutan kesemualah. Dia sihat, dia berjalan banyak, kekuatan tubuh badan, kekuatan fizikal dia cergas, tenaga banyak. Jadi pemuda ni satu tempoh dan satu fasa kehidupan yang paling mencabar, yang paling bergelora syahwatnya, dan mereka yang menghabiskan masa muda mereka untuk beribadat kepada Allah. Bukan bermaksud kerja lain tak buat. Kerja lain macam biasalah, yang kerja-kerja, yang belajar-belajar, yang berniaga-berniaga. Tetapi mereka mampu untuk menjaga masa muda mereka dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maka kumpulan ini kumpulan yang akan berada di bawah naungan Allah di mahsyar. 7 kumpulan tadi. Yang ketiga, wa rajulun dzakarallah fi khalwatin fafadat ainah. Nombor 3, lelaki yang memuja Allah, berzikir kepada Allah ketika mana berseorangan, lalu berlinangan dan mengalirlah air matanya kerana merindui Allah, kerana takutkan azab Allah, kerana mengharapkan redha pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni lelaki, tapi duduk seorang, bukan waktu rakaman, bukan duduk dalam radio, bukan dalam TV, di hadapan orang ramai apa semua ni. Maksudnya yang paling tinggi ialah ketika mana satu orang itu takut kepada azab Allah, seseorang itu seorang diri merindui Allah, seseorang itu ingin kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah seorang diri sehingga mengalirkan air matanya, fafadat ainah, maka lelaki itu antara kumpulan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nombor 4 ialah laki-laki yang dia ni tengok masjid je dia suka. Tengok masjid dia suka. Tuan-tuan, ada di kalangan masyarakat sangat merindui masjid. Tak boleh tak pergi masjid, tak boleh. Hati dia resah, hati dia sedih, gundah gulana. Dia rasa tak tenteram bila tak pergi ke masjid. Bila pergi masjid, itulah shopping mall bagi dia. Bila pergi masjid, itulah kolam renang bagi dia. Bila pergi masjid, itulah syurga dia. Dia merindui masjid, rumah Allah. Atas dunia ni atas dunia ni, nak cerita ni, hak Nabi sebut ni. Manusia yang keempat yang Allah naung ni, Nabi sebut, lelaki atau perempuan lah. Apa yang saya sebut daripada awal tadi, tuan-tuan. Lelaki ataupun perempuan yang hati mereka sentiasa terikat dengan masjid. Dia pergi mana pun, tengok pukul 1 je nak dekat Zuhur, dia suruh cari masjid, singgah nak pergi masjid. Subhanallah, ada mereka ni sangat merindui masjid, tak tenteram kalau tak pergi masjid. Nombor 4. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua lelaki berkasih sayang kerana Allah. Dua wanita berkasih sayang kerana Allah. Berhimpun kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maksudnya dua orang walaupun bukan adik-beradik, saudara se-Islam, dia sayang kawan dia kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Pasal apa rapat dengan orang tu? Bukan sebab harta orang tu, bukan sebab orang tu masyhur, bukan sebab orang tu duit banyak, tetapi disebabkan orang itu sentiasa mengingatkan dia kepada Allah. Okey. Lepas tu yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atin dhatu mansibin wa jamal 'alaiha
faqala inni akhafullah. Lelaki yang digoda oleh satu orang perempuan yang cantik dan kaya untuk berzina dengan perempuan tu. Dah cantik, kaya pula. Duduk dengan perempuan tu, mereka berdua saja dalam bilik, perempuan tu ajak berzina. Maka lelaki tu sebut, inni akhafullah, aku takutkan Allah. No? Maka lelaki ini akan dinaungi oleh Allah di mahsyar. Kemudian yang ketujuh, ialah lelaki yang bersedekah dalam keadaan yang siapa pun tak tahu. Nabi sebut dalam hadis, tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dia bersedekah dan dia sembunyikan. Hatta la ta'lama yaminuhu, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga kan tangan kirinya tidak tahu ma sana'at yaminuh, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ayat ni dia nak kias kepada seseorang, lelaki ataupun perempuan. Tiap-tiap kali sedekah, tak ada siapa yang tahu akan sedekah yang dia lakukan. Maksudnya dia tak menunjuk-nunjuk dengan ibadah sedekah yang dia lakukan. Hati-hati, hari ni zaman orang bersedekah, zaman orang mengulurkan bantuan kepada orang susah yang lain. Carilah markah sedekah yang paling tinggi ni, iaitulah sedekah yang tidak kamu pamerkan kepada orang lain. Sedekah yang tidak kamu tunjuk-tunjukkan untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Ataupun sedekah yang kita lakukan untuk tolong orang lain yang susah kerana ada tujuan-tujuan lain yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita sedekah setahun sampai 2-3 juta, seandainya sedekah itu untuk mendapat pujian manusia, seandainya sedekah itu untuk mendapatkan kemasyhuran, nak naikkan perniagaan kita, hati-hati. Allah SWT di padang mahsyar nanti akan arahkan kita untuk kita pergi minta pahala kepada orang yang kita minta untuk dipuji tersebut. Sebab kita buat amalan bukan kerana Allah. Kita buat amalan untuk naik perniagaan kita. Kita buat amalan untuk kita dipuji. Kita buat amalan untuk kita popular. Maka amalan-amalan tersebut akan menjadi seperti debu yang berterbangan kerana ia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sedekah ni dia special lagi. Ada tajuk saya ada ceramah tajuk khas berkaitan dengan keistimewaan sedekah ni. Tajuk keistimewaan sedekah aja. Dia sangat special sehingga kan 7 kumpulan ni sebenarnya ramai lagi kan. 7 kumpulan ni Allah Taala pilih sedekah. Mereka yang bersedekah dengan cara tidak diketahui oleh orang lain. Wallahu taala a'lam. Itu kumpulan yang itu antara kumpulan yang di mahsyar. Di mahsyar juga dalam surah Al-Hadid ayat 12 disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita mahsyar. Tapi kita baca ayat-ayat ni, kita baca tetapi tidak dihurai. Apabila disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Suasana mahsyar, manusia-manusia di mahsyar ini, mereka ada di kalangan mereka yang mukmin, para nabi, rasul, syuhada, awliyaullah, orang-orang soleh. Wajah mereka bercahaya dan terang benderang seperti cahayanya matahari. Terang benderang. Yas'a nuruhum, cahaya mereka bersinar terang benderang. Baina aydihim wa bi aymanihim, di antara di depan mereka dan di kanan mereka. Kemudian Nabi sebut, para ulama tafsir sebut, ketika mentafsirkan ayat 12 daripada surah Al-Hadid ini, ada di kalangan mereka yang pertamanya cahaya mereka bersinar terang benderang seperti cahaya matahari. Ada di kalangan mereka cahaya bercahaya. Ada cahaya tetapi malap. Subhanallah. Sesuai dengan amalan dia yang tak banyak. Dia Islam tapi amalan tak banyak. Quran jarang baca, semayang pun kat rumah aja. Hak lelaki-lelaki ni tak berjemaah di masjid tapi semayang. Sedekah Jumaat pun duit hijau dengan biru je, duit lain tak pernah, sikit-sikit je, cahayanya malap. No, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada orang tak bercahaya, no, tak bercahaya langsung, malap terus.
Ada orang kebiru-biruan muka mereka seperti yang saya bacakan. No, Allah sebut yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra. Setelah ditiupkan sangkakala, kami menghimpunkan pesalah-pesalah, kata Allah, yauma idzin zurqa, pada hari itu dalam keadaan kulit-kulit mereka, wajah mereka dengan biru kemuraman, kebiruan dan kemuraman. Yatakhafatuna bainahum, kumpulan ni dah yang duk bisik sama mereka ni. Illa bistum illa 'ashra. Berapa lama dulu kita hidup di dunia? Maka menjawab kawan yang di sebelah tu, ish, ada kot 10 hari. Tu cara terjemah orang Kedah lah, tuan-tuan. Terjemahan makna huraian dia kan. Illa bistum illa 'ashra. Dia kata 10 hari kot. Kita tak fokus tentang 10 hari tu. Kita dah hurai dalam part yang pertama tu. Yang ni kita nak sebut wajah yang kebiru-biruan. Wajah yang kebiru-biruan. Tuan-tuan, pastikan mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bangkitkan kita di kalangan mereka yang bersinar terang benderang cahayanya. Bermaksud ketika itu kita adalah kumpulan yang dirahmati dan diredai insya-Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya kita nak tengok pula kumpulan-kumpulan yang tadi ni. Saya lupa sebut satu orang yang mati syahid. Mereka akan berada di belakang ketua para syuhada, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, dibangkitkan di belakang panji yang dibawa. Wa jarhuhu yath'ab, luka-luka mereka masih lagi mengalirkan darah. Al-launu launud dami, warna darah itu seperti darah. Tuan-tuan tengok di dunia. Warrihu rihul misk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bau darah itu kesemuanya seperti bau kasturi. Berwangilah, Nabi nak sebut nama-nama hari ni tak ada lah kan, tapi bau wangi. Darah itu masih mengalir para syuhada. Tu yang kata di mahsyar ni semua bangkit dalam keadaan kematian mereka. Yang mati mabuk bangkit mabuk. Yang mati mengerjakan umrah haji bangkit dalam keadaan mulabbian, labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya, itulah. Entah. Kemudian kita nak tengok kumpulan yang orang kata apa, yang hina di mahsyar, kumpulan-kumpulan yang hina wal-iyazubillah. Ketika mana Sayyidina Muaz bin Jabal berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muaz pun tanya, ya Rasulullah, apa maksud ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Hari itu ketika mana ditiupkan sangkakala, selepas ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, kalian akan datang berbondong-bondong. Maka Nabi pun mula bergenang matanya. Merah kedua-dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Muaz. Lalu mengalir air mata Nabi. Nabi kata, wahai Muaz, kamu bertanyakan satu soalan yang berat. Sesungguhnya soalan itu menceritakan, ayat itu menceritakan tentang keadaan-keadaan bagaimana umat aku dihimpunkan. Ada di kalangan mereka yang wajahnya bercahaya, terang benderang. Ada di kalangan mereka yang cahayanya malap. Ada yang berhimpun di mahsyar datang dalam keadaan rupa paras kera, beruk. Ada yang di kalangan mereka didatangkan oleh Allah dalam rupa paras babi. Ada di kalangan mereka, tuan-tuan dengar, tengok, mai di mahsyar muka babi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Datang di mahsyar kaki-kaki orang, badan-badan manusia, muka-muka kera. Kumpulan yang keempat, Nabi kata, ada yang datang dalam keadaan sudah buta, bisu. Sudah bisu, pekak. Tiga sifat ni bukan asingan, duduk kat dia semua. Jadi seperti orang yang tidak berakal, kata para muhaddis. Buta, bisu, pekak. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 96. Hadis pun ada, Quran pun ada.
wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Kami, kata Allah, yang menghimpunkan mereka hari kiamat. Ala wujuhihim. Yani sifat kepada lelaki yang sama, kumpulan yang sama. Kaki naik atas, kepala di bawah. Umyan wa bukman wa summa. Buta, bisu, pekak. Ma'wahum jahannam. Confirm semua ni ahli neraka. Hak confirm ni Allah SWT yang sebut. No? Dan dalam hadis ni pun Nabi sebut buta itu untuk sifat kumpulan yang sama, bisu, pekak, kaki di atas seperti orang yang gila. Nas'alullah as-salam. Yang ni antara kumpulan-kumpulan tercelaka yang dihimpunkan di mahsyar. Mereka-mereka yang mendustakan kalimah Allah, yang mendustakan ajaran-ajaran Allah. Dah tak Islam, lawan pula Islam. Ini lawan pula Islam, no? Berperang dengan Islam, mendustakan Islam, memburukkan Islam, kumpulan ni. Wa'alaiyazubillah. Dan kemudian kata Nabi, di mahsyar nanti kalian akan tengok ada jenis manusia, lidah dia panjang, duk gigit lidah sendiri yang menjulur sehingga ke lidah, ke dada. Lidah ni menjulur sampai ke dada, kumpulan ni duk gigit lidah sendiri. Siapa kumpulan ni? Mereka melakukan dosa-dosa, antaranya disebutkan oleh para ulama yang menghuraikan hadis ni ialah ulama-ulama yang bercakap tak sopa bikin. Nas'alullah as-salamah. Dia bercakap tapi dia sendiri tak buat. Nasihat kepada apa yang dia cakap tu. No? Hasbunallah wa ni'mal wakil. No? Kemudian Nabi kata ada kumpulan di mahsyar yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Busuk kumpulan ni. Muka biasa, badan biasa, kaki biasa, berjalan biasa, tapi busuk. Busuk mereka sehingga dijauhi oleh penduduk mahsyar lain. Hak kumpulan-kumpulan lain pula menjauhkan diri daripada hak kumpulan ni. Sebab apa? Terlalu busuk. Lebih busuk daripada bangkai. Dan kumpulan yang terakhir Nabi sebut ada yang memotong tangan dan kaki sendiri. No? Hak ni hak geng bunuh diri. No? Antaranya lah. Yang mana yang geng bunuh diri ni bangkit di mahsyar kadang membunuh diri dah. Sepanjang berdiri di mahsyar sampailah nama dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. No? Jadi pakat-pakat berjagalah, pakat-pakat berjaga kita semua. No? Dan yang terakhir sekali, kumpulan tu banyaklah tu kumpulan saya sebut tu. Untuk sama-sama kita muhasabah, sama-sama kita melakukan persiapan. Kumpulan yang terakhir sekali ialah hadis yang saya bacakan tadi. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kumpulan. Allah tidak akan bercakap kepada mereka. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan mengampun dan membersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandang mereka. Walahum azabun alim. Mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Maksud tak pandang, tak cakap, tak rahmat, Allah tak ampun kumpulan ni. Tuan-tuan bayang manusia dan kumpulan-kumpulan yang tak ada rayuan. Kumpulan-kumpulan ni tuan-tuan tiada rayuan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. 3 kumpulan ni tak ada rayuan. Yang pertama syaikhin zanin ataupun syaikhun zanin. Orang tua yang berzina. Tua, umur 60 lebih, 70 lebih, berzina lagi. Berzina lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas tu ustaz, remaja yang berzina tak apa. Tak boleh, zina tetap haram. Zina tetap dosa besar. Siapa pun yang buat tetap mendapat kemurkaan Allah. Lebih-lebih parah lagi, lebih mendapat kemurkaan Allah sudah tua berzina. Laki saja kau ustaz, sama perempuan pun. Perempuan tua berzina lagi, lelaki tua berzina lagi. Dalam masyarakat hari ini apa kes yang tak ada? Umur 60 lebih berzina dengan orang perempuan lain. Hak perempuan pun sama juga. 50 lebih, 60 lebih dah. Dah tua dah. Masih berzina dengan lelaki lain.
Laki muda pada dia pula tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati. Tuan-tuan, Nabi sebut kumpulan ni hak Nabi sebut ni, Allah tak pandang, Allah tak mencakap, Allah tak ampun, Allah hasbunallah wa ni'mal wakil. No? Dan Nabi sebut walahum azabun alim, Allah akan sediakan azab yang pedih. Kumpulan yang kedua, wa malikun kadzab, pemimpin yang penipu. Dia diberi kuasa untuk orang kata apa, memimpin. Nah, memimpin. Kuasa duduk kat dia, tapi dia menipu. Nah, tapi dia menipu. Hati-hati. Dia menaburkan janji. Noh, macam-macam yang dia janjikan. Nak bagi hak tu, nak bagi hak ni, nak janjikan yang tu dan ini, tetapi tidak melaksanakan. Kuasa di tangan dia. No? Kuasa di tangan dia. Dia lulus bantuan ni, tak sampai. No? Dia luluskan peruntukan ni, sampai kepada rakyat. No? Tetapi banyak pengumuman yang dia buat, banyak janji-janji yang mereka lakukan, pemimpin itu lakukan, tetapi dia tak tunaikan. Yang tunai, alhamdulillah, pemimpin yang tunaikan apa yang dia janji, alhamdulillah. No, dia akan masuk di bawah naungan Allah, imamun adil, pemimpin yang adil, yang amanah, yang tunaikan janji dia. Ni yang disebutkan oleh Rasulullah ni, malikun kadzab, penipu, sehingga membuatkan rakyat ataupun orang yang dipimpin ni tak percaya pada orang tu, pemimpin tersebut. Yang ketiganya, mereka yang dimurkai oleh Allah, sangat-sangat dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ailun mustakbir, iaitulah orang miskin yang takabur. Orang miskin yang takabur. Takabur ni, siapa-siapa pun takabur, tak layak untuk masuk syurga. Lebih-lebih parah lagi ialah bongkak itu datang daripada orang yang susah, orang miskin. Yang tu lagi Allah Ta'ala murka. Dia selalu yang nak belagak ni, yang nak belagak ni selalu siapa dia? Takkan orang miskin. Dia nak belagak dengan apa? Yang nak belagak, yang nak takabur ni selalunya bila diberikan kemewahan oleh Allah, diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun diberikan kemasyhuran, ataupun diberikan pangkat yang tinggi. Yang tu ruang untuk takabur tu, peluang untuk takabur tu tinggilah orang-orang yang macam ni kan. Orang miskin dia nak takabur dengan apa? Takkan miskin dia jadi popular. Takkan dia miskin dia selalu miskin, tak ada apalah. Popular pun tak, pangkat pun orang tak bagi, susah. Jadi harta pun tak ada. Tiba-tiba satu orang ni, satu kumpulan ni dahlah miskin, belagak pula. Bercakap merendah-rendahkan orang lain, bercakap menghina orang lain, bila bercakap menghina orang lain. Subhanallah. Pelik noh, orang miskin takabur ni pelik. Tapi ada, walaupun tak ramai. Maka Nabi bagi peringatan, hati-hati. Allah uji kita dengan kekurangan harta. Allah uji kita dengan kekurangan harta, jangan takabur. Karena Allah SWT sangat benci kepada orang susah yang takabur. Susah yang redha dengan kesusahan dia. Susah dalam masa yang sama tetap menjalankan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah. Susah itu miskin yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah secara ringkasnya untuk bahagian yang ketiga pada hari ini, yang menceritakan tentang kumpulan-kumpulan yang ada di mahsyar. Macam-macam tuan-tuan. Semoga Allah SWT menghimpunkan kita semua dalam keadaan kita diridai oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah, dekat dengan para Nabi dan Rasul, berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, di mahsyar kelak kita akan lalu satu tempoh, nas'alullah as-salamah, satu tempoh iaitu menunggu. Tempoh menunggu inilah yang bila terlalu panjang sehingga membuatkan sebahagian ahli neraka minta campak kami masuk dalam neraka pun tak apalah, wahai Allah, tak tahan dah.
kami ni macam mana Ustaz? Kita ni macam mana Ustaz? Saya pun samalah. Kita semua sama. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Maka kita sentiasa memohon kepada Allah. Wahai Allah, muliakanlah kami dengan syafaat untuk masuk ke dalam syurga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin.